puasa. Dan bersama-sama kita pada pagi ini, alhamdulillah, yang berbahagia Ustaz Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, seorang pendakwa. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat datang Ustaz ke Malaysia ini. Macam mana puasa setakat ini? Alhamdulillah. 7 Ramadan. Ya, alhamdulillah. Okey, Ustaz. Dan sebelum kita pergi lebih lanjut, anda juga boleh hantarkan soalan-soalan anda melalui Facebook kami, dan juga anda boleh telefon 1800 6636 1888 talian bebas tu. Okey Ustaz, pertama sekali mungkin Ustaz boleh sebutkan apakah yang dimaksudkan dengan batal dan roh puasa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa yang kita maksudkan tentang batal puasa adalah membuat satu apa-apa perkara yang membatalkan puasa, iaitu masukkan makanan dan minuman dalam anggota rongga yang terbuka. Jadi itu adalah batal puasa dari sudut fizikalnya. Tetapi apa yang ingin kita highlightkan adalah batalnya pahala puasa juga adalah sepenting batal puasa. Ada orang yang puasanya tidak batal, sebagaimana yang Nabi pernah sebut, iaitulah ruba saimin. Ada orang kemungkinan dia orang berpuasa walaisa min hazzihi min siyamihi, dan tidaklah ada apa-apa yang dia dapat daripada puasanya illal wal atash, kecuali lapar dan dahaga. So jadi perkara yang agak kurang diambil pertimbangan oleh masyarakat hari ini adalah macam mana nak maintainkan dia punya pahala puasa supaya betul-betul boleh menjadikan dia apa yang Allah nak, iaitu orang bertakwa bila keluar daripada bulan Ramadan. Jadi di samping kita jaga jangan ada benda air termasuk hidung, termasuk telinga, termasuk mulut, dan tertelan apa-apa benda yang bersisa-sisa makanan di celah-celah gigi. Lebih penting daripada itu adalah kita menjaga agar pahala itu tidak berkurangan. Itu dia. Okey. Dan kalau kita sebut mengenai perkara-perkara yang membatalkan puasa tu memang agak jelas. Dari kecil lagi kita sebagai umat Islam memang kita diajar di sekolah, dan ibu bapa kita juga mengajar tak boleh makan, tak boleh masukkan benda kalau muntah ataupun beberapa perkara yang kita lakukan dengan sengaja maka batal. Tapi perkara yang membatalkan pahala puasa, mengurangkan pahala puasa ni banyak juga. Mungkin Ustaz boleh jelaskan. Baik, antaranya yang disebutkan oleh Nabi, as-siyamu junnatun fala yarfuth wala yajhal. Nabi kata puasa ni patutnya jadi benteng di antara kita dengan neraka, di antara kita dengan menjadi hamba kepada nafsu. Maka oleh kerana itu jangan bila kamu puasa, yang pertama sekali jangan kamu berkata-kata lucah. Berkata-kata lucah. Jangan sekarang ni orang berkata lucah bukan dengan mulut je, dengan isyarat pun ada juga. Kita tengok orang nak balik daripada tempat kerja, jam, kemudian ada orang potong sana potong sini, dia pun marah. Dia bagi isyarat finger satu. Itu pun perkataan lucah juga. Itu yang pertama. Yang keduanya wala yajhal. Jangan kamu bercakap lara, fauda. Fauda ni dalam bahasa Arab ertinya yang tidak ada apa-apa erti dan makna yang penting untuk kehidupan kita. So jaga kalam kita. Demikian juga Nabi ada menyebutkan, iaitulah nak jaga pahala puasa, iaitulah yang pertama sekali, yang ketiga, itu yang dua tadi. Yang ketiga iaitulah kita jangan, yang disebutkan oleh Nabi, man lam yada' qaula zur wal amal bihi falaisa lillahi hajatun fi ayada' ta'amahu wa syarabah. Sesiapa yang tak meninggalkan perkataan zur. Zur ni maknanya mengumpat, mengadu domba, berbohong, memfitnah orang, memprovokasi orang. Jadi semua ini. Jadi ada kalanya kita bincang pasal batal puasa atau tidak batal puasa, sampaikan kita bergaduh. Orang ni kata tak bergaduh. Orang ni kata batal, yang ni kata tak batal. Dia kata kau ni BODOH lah. Contohnya kan. So, jadi dia berbincangkan benda pasal benda khilaf, tapi sampaikan lidahnya tak dijaga. Okey, itu yang perlu kita berjaga-jaga. Betul. Dan banyak juga soalan mengenai dari segi perubatan lah. Tadi kita sempat berbincang Ustaz sedikit mengenai kalau kenakan injection, ataupun yang banyak juga sekarang ni kalau mereka yang menggunakan inhaler, kalau mempunyai asma itu kan jadi membantu, kalau tak dalam masa beberapa jam tu sukarlah bagi mereka, memudaratkan badan mereka. Jadi macam mana Ustaz, ni antara soalan yang kita nak paparkan di FB, termasuklah soalan yang saya sebutkan itu tadi. Baik, jadi apa yang kita sebut inhaler tadi ni memang isu ni hangat diperdebatkan oleh para ulama, dan setakat pengetahuan saya pada tahun 2007 pun Majlis Fiqh Antarabangsa berbincang di Malaysia isu ini, dan mereka tidak dapat capai kata sepakat. Okey. Jadi ada yang mengatakan sebab bila kita tekan inhaler tu dia ada serbuk. Serbuk tu dia masuk ke esophagus. Dia masuk ke dalam tu, dia akan masuk ke dalam perut. Maka dari sudut teknikalnya
kalau kata benda masuk dalam rongga terbuka, batal lah. Tetapi kita, sebahagian ulama pula tengok, dia kata benda tu tak memberikan kekenyangan pun, tak memberikan kesegaran pun. Benda tu dibuat bukan sengaja dan kehendak diri sendiri, tapi dia adalah atas sebab perubatan yang boleh memudaratkan kesihatan. Jadi benda tu sebahagian yang mengatakan ia tidak membatalkan puasa, sebahagian kata batal. Maka kat situ kita tengok, kalau keadaan kita yang ada penyakit asma tu terlalu teruk, maka dia dah masuk dalam kena boleh diampunkan untuk tidak berpuasa lah. Okey, walaupun itulah ada khilaf di situ. Okey Ustaz, dari segi perkara-perkara yang mengurangkan atau membatalkan pahala puasa ni, bulan Ramadan kita tetap bekerja, kita tetap menjalankan rutin seharian. Bagaimana mungkin Ustaz boleh kongsikan tips sedikitlah, bila kita bekerja dan sebagainya, kita berinteraksi dengan orang ramai atau berinteraksi dengan rakan-rakan kerja dalam keadaan mungkin yang tertekan dari segi nature pekerjaan kita, dan mungkin boleh perkataan yang tak elok keluar ataupun perbuatan-perbuatan yang tak elok keluar. Mungkin Ustaz boleh bagi tips sedikitlah. Baik, sekali tips yang pertama sekali, kita perlu meyakini bahawa Allah SWT dan Rasulullah ada sebut, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila datangnya bulan Ramadan, pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup dan syaitan digari. Maka bila kita yakin benda tu, kita punya semangat dan kekuatan untuk membuat lebih baik dan satu transformasi daripada rutin biasa kehidupan kita akan boleh lebih ke depan. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita kena faham juga bahawa bulan Ramadan ini satu bulan yang ada satu peruntukan yang baik dan ada satu peruntukan ancaman yang dahsyat. Yang baiknya adalah pahala puasa dan pahala amal kebaikan kita digandakan lebih kepada 700 kali ganda. Tetapi bila buat jahat, ini masalah dia pun besar. Sebab Nabi sebut, man adraka Ramadan falam yughfar lahu fa'adkhalahu nar wa ab'adahu Allah, atau kama qala. Nabi kata, siapa yang dapat jumpa Ramadan dan dia keluar daripada bulan Ramadan, dosa dia belum diampunkan, maka dia akan dilontar dalam neraka dan dijauhkan daripada Allah. Jadi tips kita adalah untuk meningkatkan keyakinan tentang perkara ini supaya kita dapat kembali kontrol, manage kita punya perasaan. Memang kita sentiasa bergaul dengan orang, macam mana kita nak kontrol dan manage anger kita, anger management kita, dan macam mana kita nak jaga lisan kita. Jadi itulah dia punya salah satu objektif untuk melahirkan orang bertakwa sebenarnya. Banyakkan beristighfar. Kalau kita terleka ataupun terlupa dengan berlaku dalam keadaan kita nak marah itu ataupun kan melakukan sesuatu. Okey, Ustaz, kita ada seorang pemanggil sebenarnya di talian, Puan Nuraina Syarudin dari Seremban ya. Hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan ya, Puan Nuraina? Ya, saya. Okey, ada soalan ataupun ada sesuatu yang ingin dikongsikan? Saya nak tanya pada Ustaz, macam mana kan seorang isteri menyediakan makan minum suami dia yang tidak berpuasa atas alasan yang tak menasabah lah, yang remeh-temeh alasannya. Dan keluarga yang lain semua berpuasa, suami dia tak puasa, kita kena siapkan sarapan dia, tengah hari dia. Okey. So, apakah ia akan mengurangkan pahala puasa kita? Sedangkan kita berpuasa, kita buat pun macam tak berapa ikhlas lah. Okey Puan, terima kasih. Terpaksa kan, terpaksa buat. Jadi macam mana pahala puasa kita tu, adakah ia berkurang? Okey, alasan suami itu bukan sesuatu yang mudah sabar, bukan sebab ya. Okey. Terima kasih Puan. Terima kasih. Assalamualaikum. Dengarkan jawapan Ustaz. Soalannya bagus juga. Baik, yang pertama sekali, sebenarnya orang susah nak berpuasa ni kerana dia susah solat. Jadi bila solat dia cantik, dia puasa dia pun tak ada apa dah, sudah mudah. Jadi yang masalah tadi ni, adakah si isteri tu pahala puasa dia akan berkurangan apabila dia disediakan? Jadi kita boleh katakan sebenarnya ya. Kenapa? Kerana bila dia tahu suami dia puasa tanpa sebab yang munasabah, maka membantu dia untuk meneruskan itu adalah satu syubhat. Bersubahat. Jadi disebutkan dalam satu hadis, man a'ana ala syai'in bi syatri kalimatin fahuwa syarikun fi. Sesiapa yang membantu atas kepada satu benda walaupun dengan separuh perkataan, maka dia adalah bersekongkol dengannya. Lalu dalam konteks ini, suami itu tak puasa, walaupun kita kena taat suami, tapi bila suami buat benda yang tak elok, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil halik, maka tidak menjadi satu masalah dan dosa untuk kita tidak mahu menyediakan, kerana kita tak mahu untuk bersekongkol dengan perkara tersebut. Jadi saya kira, tapi kalaulah tiba-tiba kita tak buat, tu akan menjadi perang besar dalam rumah tangga. Jadi ketika itu barulah ada keringanan untuk kita terpaksa menyediakan, sebab mengelakkan
mudarat yang lebih besar lah. Walaupun hati tu tidak begitu rela lah. Ataupun mudahnya kita buat alasan, saya pun nak kena keluar sekejap lah, buat alasan yang nampak munasabah supaya kita tak nampak terlalu ni sangat, dan dia cari sendirilah kuat-kuat ke apa kat dapur tu kan. Jadi jawapan ringkasnya, ya, memang mengurangkanlah pahala puasa untuk isteri. Kalau suami, macam mana pula suami tu boleh tak berpuasa tanpa bersebab munasabah? Itu mungkin perkara lain yang boleh bincangkannya. Okey, sebelum tu kita ada panggilan, kita ada beberapa lagi soalan melalui Facebook kita. Kalau kita boleh bacakan, paparkan dan saya boleh bacakan. Okey, yang Muhammad Fahmi Zubair, salam Ustaz, saya nak tanya sejauh manakah kebenaran mengorek hidung telinga, adakah makruh dan bukannya perkara membatalkan puasa? Dan satu lagi, Eva tadi tu bertanya bagaimana dengan penggunaan contact lens. Okey, contact lens. Jadi dua perkara Ustaz. Yang pertama tu, banyak juga saya lihat perkara-perkara yang biasa keluar setiap kali bulan puasa. Ramai yang bertanya korek hidung, korek telinga macam mana? Baik, jadi berkenaan dengan korek hidung, korek telinga ni, kalau ikut kebiasaan yang kita dengar adalah membatalkan puasa, tetapi setelah dilakukan tahqiq atau analisa semula oleh para ulama, mendapati pandangan yang mengatakan tidak membatalkan itu lebih kuat kerana jari kita tak masuk sampai otak kita, tak masuk sampai perut kita. Dan kemudian, tapi itu tidaklah bermakna kita galakkan marilah kita buat kenduri korek hidung, tidaklah. Sentiasa. So jadinya kita nak beritahu bahawa itu kalau tak ada sebab yang kuat, makruh lah. Makruh maknanya sebab dia boleh mendedahkan kita kepada pembatalan puasa. Kalau ada sebab, maknanya memang dah penuh sangat sampai bernafas pun tak boleh, sampai keluar orang nampak tengah bercakap, itu bersihkanlah sekadar-kadarnya. Wallahualam. Sehingga mengaibkan diri sendiri. Kalau bersih, kita bersihkanlah. Dan yang contact lens pula bagaimana? Contact lens ini juga saya kira tidak ada apa-apa banyak masalah sangat, sebab dia sampai di mata saja dan dia tidak masuk lagi benda tu ke sebelah dalam lagi dan begitu juga kita macam ada aimo dan seumpamanya, apabila dia diperlukan maka dia tidak membatalkan puasa jugalah macam contact lens tu. Wallahu alam. Okey, akhir sekali Ustaz mungkin boleh kongsi lagi tips lah bagaimana untuk meningkatkan lagi takwa kita, untuk meningkatkan lagi amalan kita sepanjang bulan Ramadan. Baik, jadi untuk meningkatkan lagi takwa kita, iaitulah dalam bulan Ramadan ini kita banyakkan baca Quran. Sebab bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, diturunkan Al-Quran pada bulan ini. Bila kita membaca Al-Quran itu walaupun kita tak faham, dia akan memberikan tambahan pahala yang berganda-ganda. Sebab bukanlah alif lam mim itu satu pahala, tapi alif itu satu pahala, lam itu satu pahala, mim itu satu pahala. Maka apabila bulan Ramadan, pahala digandakan pada 10 ke 700 kali ganda, itu bulan lain. Bulan Ramadan lebih daripada 700. Itu yang pertama. Yang keduanya, bila kita berpuasa ni, kita kena jaga amalan kita yang kita buat, asal jangan kita cakap kat orang. Bila kita cakap kat orang, aku malam tadi aku tarawih, hebat 20 rakaat aku tahu. Kekek kaki aku ni. Jadi pahala puasa tu jatuh merudum. Apa yang kita buat waktu sahur dan seumpamanya. Yang ketiga, waktu sahur. Waktu sahur hendaklah kita bangun, makan, dan keberkatan dalam sahur itu bukan hanya pada makanan tu, tapi juga pada beristighfar pada waktu sahur. Jadi tips kita banyakkan istighfar. Kemudian yang keempat, iaitulah kita membanyakkan doa sewaktu kita berlapar itu. Jadi kalau kita bermusafir pula contohnya, lebihlah makbul lagi. Kalau nak makbulkan lagi, tips dia, doalah semasa solat, sewaktu sujud dan juga sewaktu selepas tasyahud akhir sebelum memberi salam. Maka itu powerful. Yang terakhir untuk dalam masa kita ada, iaitulah banyakkan bersedekah. Carilah orang fakir miskin, berikanlah apa-apa yang kita ada, sedikit demi sedikit lah, kalau banyak-banyaklah, dan kita ikhlaskan diri, dan tak payahlah buat mock check besar-besar. Okey, nanti hilang baca pahala. InsyaAllah. Dan itulah Ustaz, yang penting kita juga jangan takbur dengan amalan kita. Betul, Ustaz, betul. Itu sangat penting. Okey, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan bagi Ustaz Dr. Zaharudin Abdul Rahman. Banyak yang kita kongsikan pagi ini. InsyaAllah kita akan kongsi terus dalam segmen Fikir Ramadan, banyak lagi. Mungkin anda teruskan hantar soalan. InsyaAllah minggu depan kita teruskan dengan Fikir Ramadan. Kita akan kemukakan soalan-soalan kepada semua tetamu jemputan kita. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey,